Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria, yang bahagia ini kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, masih lagi dalam juzuk yang kedua. Perbincangan kita ayat 243, 44 dan 245 biiznillahi azza wa jalla. Tajuk dianya, ramai orang takut mati. Mautul umami bil jubni wal bukhli. Matinya ramai orang sebab penakut dan bakhil. Na'udzubillah. Dan hidup mereka bisyaja'ati wal infaq, kerana berani dan suka infak fi sabilillah. Maka ayat ini kita akan belajar tentang ada sekumpulan manusia lari keluar dari kampung kerana takut mati. Kemudian Allah galakkan, mati di mana-mana, pergilah berperang. Kalau tak berperang pun mati juga. Cuma kalau orang perang ni cepat sikit mati, dan insya-Allah kalau dia ikhlas, cepat pula dia sampai ke syurga. Tuannya mati, ruhnya dalam ajwaf, dalam rongga burung hijau, berterbangan di arasy. Allahu Akbar. Syuhada. Dan Allah Ta'ala galakkan ayat yang ketiga, kita akan bincang tentang kelebihan infak fi sabilillah. Bagi pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 77. Muka surat 77. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraian, tafsir, dan mencari 5 faedah biiznillahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Tengok dia punya terjemahan, apa Allah Ta'ala kata kepada kita dalam ayat yang mulia ini. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut.
Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang keluar melarikan diri dari kampung halaman mereka karena takut mati, sedang bilangan mereka beribu-ribu orang ramainya. Patutnya bila ada ramai tak takut. Ni lari beramai-ramai. Manusia ni begitulah dia. Kalau sudah takut, tak ada faedah lagi hidup atas dunia. Ini yang kita bimbang hari ni, kita ni jenis mana? Jenis takut tak untuk pasar ke, takut kena pada tempat? Kita tengok munasabatul ayah, munasabah ayat ini. Lamma qala ta'ala, tengok di akhir ayat yang lepas, ayat 242, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah nyatakan ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Maka di antara tandanya Allah Ta'ala bawa kisah ini. Tanda apa? Tanda keagungan, tanda kekuasaan, tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Li'annaha min azimi ayatihi, kerana cerita kita hari ini di antara tanda-tanda keagungan kebesaran Allah yang jelas dan tanda kekuasaannya yang tidak terhalang. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat kuat. Maka Allah Ta'ala sebut ayat ini, ayat yang mulia ini. Satu lagi munasabah juga. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala sebut tentang ahkam al-usrah, hukum kekeluargaan. Bila kata hukum keluarga, mana kita berlega dalam rumah tangga kita. Bagaimana nak apa ni? Nak muliakan, nak hebat, nak macam-macam. Kemudian Allah Ta'ala bawa mari kepada kita ahkam ad-difa', hukum mempertahankan diri, keluarga dan negara. Macam mana nak pertahankan diri dengan keluarga? Lari? La, bil jihad, dengan berjihad, menegakkan agama Allah. Apabila agama ini ditegakkan, Allah beri pertolongan kepada kita, negara kita aman, anak-anak kita, isteri kita dalam keadaan selesa hidup, tak ada ancaman daripada orang kafir, tidak ada ancaman daripada budaya kafir. Kita hari ini yang kita bimbang, kalau kita kata negara kita aman dari sudut ketenteraan, tapi kita tidak aman dari sudut kebudayaan. Macam-macam budaya karut masuk. Ni sakak mari bahasa jenis main konten-konten dia panggil ni, TikTok ni. Macam-macam orang hantar video mari menakutkan kita. Dia main panggil penceramah motivasi pergi sekolah, ajar budak-budak ni, suruh keluarkan kata-kata cinta kepada guru, kepada ustazah, kepada cikgu. Apa ilmunya awak nak sampai pada budak-budak ni? Ini semua meruntuhkan, bukan membina. Sekolah ni tempat benteng pertahanan akidah dan akhlak anak-anak. Rupa-rupanya penceramah, pemotivasi, bukan motivasi, motivasi. Mari duk ajar benda-benda karut pada budak-budak. Satu. Peringkat orang tua pula buat TikTok, berlakon, bini dengan tok laki buat benda-benda yang pelik-pelik. Pengakuan terbuka, buat maksiat. La haula wala quwata illa billah. Ini semua kata mula-mula keluar 10 ataupun berapa belah tahun dulu, mula-mula keluar Facebook, saya telah khutbah di atas mimbar ini, kita mengatakan Facebook akan telah menelanjangkan akhlak orang-orang Islam. Tak malu muka, tak malu mata, tunjuk buat maksiat, tunjuk buat benda-benda karut. Maka tidak ada, bagaimana kita nak hidup dalam keadaan aman kalau budaya kita diserang kiri kanan. Itu budaya kehidupan. Budaya beragama pula macam-macam. Saya duk baca orang bawa mari balik, pelajar-pelajar balik luar negara, bawa balik mari kitab yang pelik-pelik. Kitab pelik macam-macam lah. Dalam buku tu ini menyebut tentang keramat-keramat. Allahu Akbar. Sampai peringkat seorang ni mengandung, bini dia nak makan kuih pelik, cari kedai tak jumpa, tak saya kata mari Bekah, mari Bekah.
Sudah mari bekah, dia berok dah bekah, tahi dia tu jadi kuih yang sangat lazat. Ini ke pemikiran yang nak ajar kepada masyarakat. Benda khurafat, benda macam ni diajar, yang menyebabkan masyarakat kita dibodohkan akalnya sampai begitu sekali bahayanya serangan pemikiran. Maka ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita difa', mempertahankan agama ini dengan ketenteraan. Kalau kita diancam, mempertahankan agama ini dengan hujah, dalil dan burhan, dan mempertahankan agama ini dengan pelaksanaan syariat Islam, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil munasabatul ayah. Maka para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat kita, jangan panjang, kalau tidak habis tafsir. Baik. Alam tara ilal ladzina kharaju. Alam ta'lam ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu tak tahu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebutnya nama Nabi, jangan lupa kita berselawat. Khabar, suatu peristiwa, sekumpulan ribuan orang keluar daripada kampung dia, lari daripada kematian. Sebab apa mati? Ada ulama tafsir kata imma hazaran min wabak. Ada kata wabak menyerang. Anna firarahum kana min ajli ta'un. Dalam riwayat Ibnu Abbas, satu riwayat, dia kata lari kerana ta'un. Negeri ni diserang oleh ta'un, habis pakat tinggal negeri. Hak lari tadi, yang lari tadi, dia juga bawa wabak, pergi sekali. Dia tak sedar. Dalam syariat kita, bila berlaku ta'un di mana-mana tempat, orang dalam kampung tu tak boleh keluar, kena kuarantin situ. Dia pakat lari. Itu satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin farru khaufan min muqatalati aduin. Ada kata musuh nak serang negeri, nyepakat lari. Sepatutnya dah kita ribu-ribu orang angkat senjata lawan. Bila lari, mana musuh, orang panggil cuci tangan masuk negeri, ambil harta, ambil barang-barang, tuan-tuannya sudah lari. Jadi tujuan dia lari kerana apa? Kerana penakut, kerana bakhil. Jadi dua sebab pelarian lah. Ada kata sebab wabak, ada kata sebab muqatalatu adu, musuh nak serang mereka. Sepatutnya kalaulah mereka ni orang hebat, orang yang berjihad, dia tak akan lari, angkat senjata lawan. Lari pun mati juga. Lari pun mati juga. Baik, bila dia lari kerana takut kematian, mereka tak mau berjihad, tak mau berperang, ataupun lari kerana wabak, tak ikut SOP syariat, wabak tak boleh lari, orang dalam negeri tu tak boleh keluar, orang luar jangan masuk. Apa jadi? Tengok, Tuhan kata mu nak lari daripada mati ya. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah berfirman kepada mereka, mati kamu semua. Mutu. Hak lari tu mati semua. Rauf. Menunggunya habis mati. Allahu Akbar. Berapa lama mati? Ada macam-macam riwayat. Kita kalau kita buka dalam tafsir Quran, kita akan jumpa pelik-pelik. Pasal itulah para ulama kata kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut adat berapa bilangan mereka. Tuhan tak sebut. Tuhan kata, tengok, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Keluar daripada negeri dia beberapa ribu orang kerana takut mati. Puncanya penakut. Bilangan Tuhan tak sebut. Bangsa Tuhan tak sebut. Negeri Allah tak sebut. Lish? Li'annal maqsud huwal 'izatu wal i'tibar. Maksud daripada ayat ni supaya kita mengambil pengajaran dan iktibar. Tak usah duk carilah berapa orang, negeri mana, apa kerja lagi duk korek cerita Israeliat ni. Tapi saya ana yakin tuan-tuan mesti nak dengar juga cerita pelik. Betul tak? Nak dengar juga. Tak sedap dia tu kurang garam dia tak cerita apa. Baiklah, kita ambil cerita Israeliat. Kalau tak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak apa.
Dia kata cerita Israeliat ni boleh dengar, nak percaya, kalau tak logik jangan percaya. Wa zakara jamaah, jadi sebahagian daripada ulama tafsir kata annahum qaumun min bani Israel. Puak hak lari tadi kaum daripada Bani Israel. Au fi zamani Bani Israel. Mana zaman Bani Israel yang pentingnya. Wahum ahlu qaryah, kampung dia nama Dawardan dekat dengan Wasif. Mana kita tengok dalam kamus. Mereka keluar daripada apa? Daripada Ta'un. Ini dalam riwayat lah. Maka Allah kata apa? Allah kata mu tu mati belaka puakmu. Hak lari tu mati semua sekali. Dia kata mauta rajulin wahid, mana sekaligus serentak. Bila Allah kata mu tu mati semua sekali. Awak jangan tanya macam mana malaikat maut nak tarik nyawa seorang-seorang. Itu kerja malaikat maut. Jangan duk kerja kita. Kerja kita lah ni, kalau malaikat maut mari, apa persiapan kita? Kita korek cerita Israeliat ni, pas gelap kita tak habis. Macam mana malaikat maut, berapa dia punya tangan, berapa dia punya boleh tarik serentak. Subhanallah. Kerja banyak duk nanya khabar banyak ni. Jadi tak usah tanya khabar. Yang pentingnya mereka ni sudah lari. Ada riwayat kata mereka lari tapi diserang oleh musuh sekaligus. Sebab dia tak bersedia untuk berperang, senjata pun tidak ada, mati. Setakat itulah yang kita nak hurainya daripada cerita Israeliat. Lalu ni kita nak pergi kepada apa pengajaran ayat yang besar yang kita boleh ambil. Oleh kerana mereka lari kerana takut mati. Tengok dalam ulama tafsir kata umilu binaqidi ma qasadu. Maka Allah Taala beri kepada mereka lawan dengan apa niat mereka. Dia niat nak lari pada mati, pop, Tuhan matikan dia. Sama ada mati kerana kun fayakun ataupun mati serentak diserang oleh musuh, wallahu alam. Yang pentingnya mereka mati. Jadi sekaligus ayat ini mengarahkan kepada kita orang beriman, la tafiru, musuh datang, mu jangan lari, habis lawan. I'lanul jihad, tegakkan jihad. Kita lawan musuh Islam, bukan lari membawa diri akhirnya mati juga. Dan dia kata apa? Sebab itulah kata di para ulama, la yanju al-hazar minal qadar. Allahu Akbar. Jadi ayat ini sebenarnya ayat motivasi yang menenangkan hati kita para jemaah sekalian. Annal hazara, tulis kata-kata ni. Pelajar yang boleh Arab tulis. Annal hazara la yughni minal qadar. Kita ambil langkah berhati-hati setara mana pun, kita tidak boleh lari daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Habis dia lari kerana takut mati. Allah matikan dia tengah jalan. Dia lari kerana takut diserang oleh musuh, tinggal negeri, tinggal jihad, musuh serang, mati serentak. Nak kata apa? Maka jangan kita mudah-mudah. La yughni anna al-hazar la yughni min al-qadar. Fakadzalika al-firaru min al-jihad. Demikian juga orang lari daripada berjihad kerana takut mati, dia juga akan mati. Baik dia berjihad. Kalau kita mati kerana berjihad, para jemaah sekalian, kalau kita mati dalam berjihad, mati mulia. Mautu syahidan, mati syahid mulia. Kenapa? Mati menegakkan agama, mati mempertahankan kebenaran, mati menegakkan sunnah, mati lawan musuh yang nak kena pada kita. Mati orang kata dia mati apa? Mati mempertahankan maruah besar. Kenapa dia tu mati? Lari. Bahasa penaku, bahasa pondan, macam-macam gelaran orang akan campur atas kepala. Garu kepala awak, tak tahan hidup. Sebab apa? Sebab kita mati dalam keadaan yang begitu hina. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah beri kepada kita sabat. Kita akan teruskan gerakkan kerja dakwah kita sebagai jihad fisabilillah. Kalau ada sungguh waktu berjihad dengan senjata, kita bangkit bersama dengan kerajaan Islam untuk berjihad. Jangan takut.
dan langkah berhati-hati mesti kena ada. Jangan pula bila sebut ayat la ni al-hazar min al-qadar, kita pun tahu langkah berhati-hati kena ada. Tengok Nabi SAW sendiri pakai baju besi ketika berperang, sedangkan dia dijaga oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah kata Allah jagamu daripada gangguan manusia. Nabi pakai baju besi. Kenapa? Itulah dia panggil hazar. Langkah berhati-hati, kena buat strategi. Semua benda kena ada strategi. Tak mungkin tak ada strategi. Tak mungkin kita hanya menjadi manusia yang tak erti, pakai serah diri kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Sebagaimana orang tanya macam mana dengan perahu aku ni, macam mana dengan unta aku ni, Nabi kata aqilha wa tawakkal. Ikat baru tawakal. Kereta kita kunci, baru kita serah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Ni kereta tinggal switch itu, tunggulah. Tunggu report polis lah, cari tak jumpa dah lah. Nak kata apa? Yang penting ilmu qada dengan qadar ni satu ilmu yang besar para jemaah sekalian. Sebab apa? Ilmu ni besar. Tengok ayat. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnia-Nya kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, ada sebuah buku cantik, nama dia Rukun Iman. Kecil buku ni, tapi bagi anak banyak manfaat. Sebab buku ni ditulis berdasarkan kepada iman kita tu berdasar Quran, hadis, sunnah, dan juga berdasarkan kepada huraian para ulama ringkas. Dia tak melilau, direct point. Dalam buku ni muka surat 126 menarik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, tulis tuan-tuan, ini fakta. Salah satu daripada dalil Al-Quran menunjukkan Allah Ta'ala berkuasa untuk hidup balik manusia selepas mati. Jadi dalam peristiwa menghidupkan semula orang mati di dunia, semasa di dunia, dalam surah Al-Baqarah ada 5 contoh. Surah yang kita baca ni ada 5 contoh, iaitu kaum Nabi Musa, Allah menghidupkan mereka selepas mematikan ataupun pengsan akibat disambar petir. Tanda ini ayat 56. Isu yang kedua, orang yang dibunuh oleh Bani Israel dalam cerita Baqarah lembu, kemudian Allah hidup semula dia untuk memberitahu siapa pembunuhnya. Ayat 73. Ayat 73. Peristiwa yang ketiga, kaum yang keluar dari kampung halaman mereka kerana takut mati, Allah Ta'ala matikan mereka semua, kemudian menghidupkan semula. Nih ayat kita 243. Yang keempat, orang yang melalui sebuah kampung yang telah binasa, beliau berkata, dia duduk khayam mikir, bagaimana Allah akan membina semula negeri ini, lalu Allah Ta'ala matikannya selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali sebagai bukti pada dirinya bahawa Allah berkuasa menghidup dan matikan. Ayat 259, insya-Allah kita akan baca minggu depan. Yang kelima, dalil yang kelima, kisah 4 ekor burung yang dicincang oleh Nabi Ibrahim AS, kemudian dihidupkan semula. Ayat 260. Jadi dalam buku ni, buku kita ni menarik, muka surat 126. Kalau versi barulah, versi lama tuan-tuan cari dah dalam tajuk beriman kepada bangkit semula, beriman kepada hari akhirat. Ada 5 peristiwa, semuanya dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Baqarah ni surah Allah Subhanahu Wa Taala mantapkan akidah kita melalui 5 ayat, 5 peristiwa orang mati atas dunia, Allah hidup balik. Subhanallah. Di akhirat esok kita yakin dan pasti bahawa peristiwa ini pasti mudah bagi Allah
kata orang Kelantan kata mesej, orang luar kata gampang ataupun mudah bagi Allah untuk hidup balik manusia. Alhamdulillah. Dan dalam buku ini juga kita bincang panjang tentang beriman dengan qada dan qadar. Ana dah khatam beberapa kali dah kitab ni, tapi di sini belum baca lagi. InsyaAllah kita akan baca supaya tuan-tuan yang ada di alam maya boleh ikuti secara luas perbincangan tajuk kita rukun iman. Jangan duk cari pelik-pelik agak. Rukun iman. Baiklah. Allah Ta'ala dia ni banyak limpah kurnia Allah Ta'ala beri kepada kita. Inna Allah lazu fadlina, inna Allah Ta'ala sahibul ihsan. Macam-macam nikmat dia beri pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat aman, nikmat beramal dengan Quran, nikmat beramal dengan sunnah. Nikmat kita ni Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk ke masjid. Nikmat dapat berzikir kepada Allah SWT. Dan di antara nikmat lagi, kata alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih kita salah seorang daripada orang yang bertalaqi setiap pagi untuk memahami kalam Rabbina, untuk memahami kalam Allah Azza wa Jalla. Nikmat. Kalau Tuhan tak pilih orang lain duduk mengaji Quran masa ni, tak kira di alam nyata ke di alam maya, dia duduk buat tangga masjid, tak tahan lagi duduk isap rokok tangga masjid, tunggu kedai roti canai buka. Rugi tuan-tuan, rugi. Tuan-tuan kata alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, di alam nyata, di alam maya Allah gerakkan hati kita untuk memahami kalam Allah walaupun secara ringkas-ringkasnya. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahumma thabbitna alal haqi, ya Allah sabatkan hati kita di atas jalan yang benar, di atas kebenaran, supaya kita mati di atas jalan yang kau redai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu syukur nikmat Allah Ta'ala. Sebab itulah ana hari Jumaat ana tegur jemaah-jemaah yang mari, yang duduk sekitar masjid, kita kata Allah Ta'ala hantar mari. Allah irham Tuan Guru Haji Amir Rahman mari buka pondok dalam hutan di sini. Waktu tu Kelantan nama dia Hulu Kelantan. Jauh. Sampai di Kuala Keran ni tak ada jalan. Sama ada awak naik motor buk atau naik kereta api. Jalan ke Hulu tak ada. Tapi Allah pilih dia mari buka sini. Pada tahun 1958. Tapi Allah Ta'ala pilih orang jauh-jauh mari mengaji, orang dekat lari. Nak kata apa? Malang. Nasib. Kata itulah bukan salah ibu mengandung, tapi nasib tidak beruntung. Nak kata apa? Allah Ta'ala pilih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah beri kepada siapa yang dia pilih. Kita sebagai pendakwah teruskan menyebarkan kebenaran, ajak orang, ajak buat baik. Yang mari alhamdulillah, yang tak mari Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Kita sudah menjalankan tugas. Tapi Tuhan kata apa? Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Ramai di kalangan manusia tidak syukur. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sedikit yang sentiasa bersyukur padamu. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Baik, menarik kan? Dalam buku kita ni qada dengan qadar sangat penting. Allah Ta'ala nyatakan 5 ayat tanda bukti keagungan kekuasaan Allah dalam surah Baqarah ni saja. Alhamdulillah. Baik, 2 telah berlalu, 3 hari ini, insya-Allah 2 lagi kita akan ambil dalam siri-siri akan datang biiznillahi azza wa jalla. Mari kita pergi pada ayat 244. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Munasabah ayat. Menarik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 243, mati tak boleh lari. Mati tak ada siapa boleh lari. Mari 244, qatilu, pergi berjihad. Kalau kamu mati, mati mulia. Kalau tak mati, kamu dapat kemenangan. Dan bukan semua orang pergi berjihad itu mati. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri. Umar pun sama.
Sayyidina Osman tak pergi Badar, tapi yang lain dia pergi. Ali sama. Mereka tidak mati di medan peperangan. Khalid bin Walid yang membawa tentera Islam, buka futuhat Islamiyah melalui pimpinan Khalid bin Walid di zaman Sayyidina Umar dan lain. Khalid akhirnya mati di mana? Mati di atas rumah dia, tidak mati di hujung pedang. Allahu Akbar. Tidak, jangan takut. Perjuangan kita jangan takut. Tengok munasabah ayat. Allah kata lari daripada mati tak selamat. Baik kamu berjihad. Ayat yang lepas juga munasabah juga Allah Taala sebut ma yata'allaqu bin nikah. Allah Taala sebut hukum perkahwinan. Sebab apa kita berkahwin? Kerana nak jaga agama, jaga keturunan, ramaikan zuriat pejuang-pejuang Islam yang akan lahir insya-Allah. Sebab itulah bila orang tu nak menikah, nak bini, kena niat yang pertama sekali nak ramaikan zuriat yang akan memperjuangkan agama Islam ini. Itu besar. Jangan kata kerana bapa nikah tu nak lepas nafsu. Serupa dengan kambing, tak ada beza. Kambing berbek-bek lepas nafsu. Kucing miau pergi miau mari, habis cerita. La, kita kena letak depan fisabilillah. Kemudian disebut hukum qital. Di sini orang yang nak jaga nyawa, nak jaga negara, nak jaga keturunan, nak jaga apa, mesti dengan jihad fisabilillah. Barulah orang tak boleh kacau kita. Termasuklah jihad dengan harta dan jihad dengan nyawa. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut ayat ini, waqatilu fi sabilillah, pergi berperang. La kama annal hadara la yughni minal qadar. Sebagaimana tadi kita sebut, lari daripada takdir kerana takut mati tak lepas. Buatlah penjagaan banyak mana pun, kalau mati mari, mati juga. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, pergilah berjihad, tak semestinya jihad itu mati. Orang tinggal jihad tak semestinya panjang umur, menjauhkan dia daripada kematian, tak juga. Kenapa dia tu mati awal tu? Kena jantung. Jihad takut hangit, rugi. Nak kata apa? Biarlah kita ada sumbangan, biarlah kita ada jasa dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla di atas dunia ini, supaya kita aman di dunia. Kalau kita mati syahid, selepas kita mati agama berkembang, mungkin dengan sebab kita. Sunnah tertegak, mungkin dengan sebab kita. Ataupun dengan langkah pertama usaha kita disambung oleh anak-anak, disambung oleh murid-murid, disambung oleh para pejuang yang seterusnya. Maknanya mata rantai perjuangan tidak putus di tengah jalan. Allahumma ja'alna minal mujahidin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang berjihad untuk menegakkan agamamu, dengan lidah kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Dan kalau kerajaan Islam mengisytiharkan dengan senjata, kita bangkit bersama mereka insya-Allah. Jangan takut. Kalau takut mati juga. Berapa ramai orang mati tak tahu apa. Nak kata apa? Mati apa dia tu? Mati, habis cerita. Kenapa dia mati? Menegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Berapa ramai pejuang-pejuang Islam yang mati ketika nak digantung oleh pemerintah yang jahat. Tali barut mari, mutuis surat, tanda tangan surat ni, minta maaf kepada pemerintah, tarik balik kamu punya perjuangan, sokong pemerintah, kami akan lepaskan kamu dari tali gantung. Apa dia pendakwah ni kata? Rahimahullah, Allah Ta'ala angkat darjat. Dia kata apa? Jari ni yang aku bersyahadah dengan dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jari ini tidak akan menjadi pengkhianat pada agama. Campak pen, mu nak gantung, kamu punya pasal. Subhanallah. Sucikan jari kita daripada kita bersyahadah pagi, petang, siang, malam. Berapa kali tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba jari ini menjadi saksi untuk kita merusakkan agama Allah, semata-mata kerana takut digantung, takut dibuang negeri, takut tak dapat jawatan, takut tak dapat peruntukan, macam-macam takut. Kita kata biarlah, dunia ini kecil, akhirat yang akan berkekalan. Allahu Akbar. Itulah
contoh pejuang. Baik, kalau kita cerita bab pejuang, barulah kita rasa nak pergi berjuang. Dah. Marilah kita masuk yang terakhir. Man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah? Tengok, Allah Ta'ala buat analogi mudah. Siapa nak beri pinjam kepada aku? Siapa nak berhutang kepada aku? Sebab apa? Bila kita pinjam, kita berhutang, kita kena bayar. Mana Allah Ta'ala menampak bahawa siapa dia sedekah, beri pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, qardan hasana, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, maka siapa dia? Jawab tuan-tuan, kita, insya-Allah. Pergi korek belaka dalam duit, dalam tabur-tabur tak guna tu, masuk dalam tabur. Tabur yang diperlukan. Tabur bencana, tolong orang susah. Tabur dakwah, menegakkan agama. Tabur wakaf, buat binaan masjid, surau, balasah, sekolah. Bagi, jangan tak bagi. Wallahu yaqbidu, maaf, sebelum kita pergi ada munasabah cantik. Munasabah ayat 5 qablaha. Dalam ayat 343 Allah Ta'ala gerakkan jihad. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala 343 mata mula nak kelabu dah. 244 qatilu, berjihad. 245 man zalladhi yuqridullah, siapa dia gunakan harta dia untuk agama Allah. Maknanya munasabah ayat ni susunan tertib. Sama ada jihad dengan tenaga ataupun jihad dengan harta. Dan nak gerakkan tentera tak mungkin, tak akan bergerak tentera tanpa adanya harta. Maka di sini ini susunan yang cukup mulia. Allah Ta'ala hantar mari nak gerakkan senjata, nak gerakkan tentera, kena ada fulus. Nak ada fulus, kena ada infak. Maka datanglah ayat Quran ni, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana, siapakah nak ambil sebahagian daripada harta dia yang diperolehinya daripada harta yang halal, maka dia beri nafkah semata-mata kerana mengharapkan pahala, menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla untuk berjihad, sama ada jihad peperangan ataupun jihad dakwah bil lisan, ataupun jihad membantu menyekat sebaran-sebaran yang jahat. Semuanya kita buat belaka, kita kata alhamdulillah. Maka ingat molek, ayat ini tanda pelajar. Saya tak banyak ihalah hari ini, tak tulis dalam surah Al-Baqarah. Allah nyata ayat 261262, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, bandingan orang yang infak harta dia fi sabilillah, bandingan orang yang infak harta dia fi sabilillah, apa dia? Allah Ta'ala gandakan RM1, RM1 700. Allahu Akbar. Siapa tak nak, dia tak cerdik. Siapa tak nak, dia tak cerdik. Jadi banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Allah SWT akan anugerahkan kepada kita pahala-pahala yang besar, gandaan pahala yang banyak. Supaya apa? Supaya kita para jemaah boleh faham, boleh tahu, boleh ingat apa yang telah kita lakukan ini. Kita kata biiznillahi azza wa jalla. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Tengok di ujung ayat, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan ingatlah Allah jualah yang menyempit dan meluaskan. Jadi dalam ayat ni Tuhan kata kerja Tuhan belaka, nak sempit ke nak luaskan. Apa maksud nak sempit luas? Mana ada orang yang rezeki dia luas, buka kedai kat mana-mana pun laku belaka. Ada orang buka kedai lapu lilak-lilak 3 km lampu dia nampak, tak ada orang masuk, ada juga. Kadang-kadang orang tak masuk ni tak tahulah sebab apa. Masyarakat kita ni sah dah. Dia kata apa? Sah dah, dia kata kedai dia kena sihir. Tu mazhab sebahagian daripada masyarakat kita
yang tidak tahu apa yang sepatutnya mereka buat. Dia buat jual mahal. Tak, barang jual mahal, apa nak suruh orang masuk kedai? Mana boleh? Kedai sebelah ada sebuah kedai tu, kedai sebelah ni penuh orang. Kedai dia kosong. Dia tulis depan kedai, tidak dibenarkan parking sini. Kata kalau orang parking, boleh jadi dia berhenti tengok sebelah kedai tu ramai, dia masuk kedai awak. Tak parking. Kita pun duk mikir tengok. Berasa nak pergi nasihat ke masjid ni, kesian ke dia. Kata kalau awak bagi parking sini, boleh jadi orang masuk kedai sebab dia tengok ramai belah. Tapi kalau dia parking jauh jalan sebab awak tulis tak no parking, orang jadi benci nak masuk. Entah tak? Psikologi. Oh, bakhil dia ni. Parking pun tak bagi. Tak payah sah. Ramai-ramai sebelah. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah Taala yang luaskan, sempit rezeki atau dia luaskan. Kita buat lorong-lorong yang Allah Taala buka rezeki, insya-Allah rezeki kita luas. Tengok dalam ayat ni, ay yudayyiqullahu ta'ala rizqa ala ma yasha'u min. Allah Taala sempitkan rezeki sebahagian hamba dia, wa yuwassi'uhu, diperluaskan sebahagian lain. Semua itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Cuma ingat Tuhan kata apa tadi, kena syukur banyak. Ni boleh rezeki luas agak bangga, sombong. Hari-hari buat TikTok gelai tu ada sekat lengan gelai. Cici tu tak tahulah besar lah. Nak rasa nak makan pun tak boleh lipat dah jari tu. Besar dah. Nak kata apa pun. Maka Allah Taala pilih daripada ayat ini, wallahu wa ilaihi turja'un. Mu ingat molek. Kalau aku sempitkan rezeki, mu sabar, syurga luas. Insya-Allah. Kalau aku luas rezeki, kamu tolol, kamu takabur, kamu duk main TikTok, duk tayang kekayaan kamu, hina orang lain. Ni ada orang hina orang sampai pergi ke mahkamah dah pula dah. Kan nanya tu. Allah kata apa? Wa ilaihi turja'un. Semua kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aku buka rezeki luas, mu syukur, besar pahala. Aku sempit rezeki, kamu sabar, besar pahala. Subhanallah. Para jemaah sekalian, banyaklah kita berdoa kepada Allah Taala, Allahumma ja'alna minal qalil asyakirin as-sabirin. Ya Allah, jadikan kami ini golongan yang sedikit yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa bersabar di atas apa saja ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita break setakat itu dulu. Kita pergi mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca hari ini, insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, tanda ni belajar. Faedah yang pertama, Allah Taala nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab cerita ni umat dulu. Pasal tu dah dia kata Quran ni naba'u man qablana. Cerita orang dulu. Cerita orang dulu takut mati. Bilangnya dia ribu-ribu. Jadi kalau dia takut mati kerana musuh, kamu ramai buat apa? Kenapa jadi penakut? Angkatlah senjata, jangan lari. Ni lari pula dah. Maka ataupun takut daripada ta'un, dua-dua tu langgar SOP syariat. Orang ta'un tak boleh lari keluar, orang musuh mesti mempertahankan negeri, bukan tinggal bodoh begitu saja. Bila dia lari, kalau kita baca dalam sejarah serangan Tatar ke negara Syam, bila Tatar masuk ni takut orang. Tapi ulama Syam bangkit mempertahankan, akhirnya Tatar yang serang, mereka masuk Islam. Syuf. Tapi kalau kita lari, penat kita main lari-lari gini, rugilah kita. Itu sebagaimana kata di para ulama, al-a'mar wal aqdar wal balaya wal amrat biyadillahi azza wa jalla. Umur kita, rezeki kita, takdir kita, semuanya di bawah kuasa Allah azza wa jalla. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, sebab apa mereka lari? Hazaral maut, kerana takut kepada mati. Ulama pengkaji tadabbur kata fanaul umam, binasanya mana-mana bangsa
dengan dua sebab. Sebab yang pertama al-jubnu, kerana penakut. Yang kedua al-bukhlu, kerana bakhil. Takut dengan bakhil ni punca kebinasaan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala tegur orang yang lari kerana takut pada mati, lari daripada takdir Allah SWT. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata, di ayat yang kedua Tuhan kata pergi berperang, ayat ketiga Tuhan suruh infak. Maknanya takdir kita, hidup kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sedekahlah banyak mana pun tak akan miskin, kerjalah kuat mana pun tak akan kaya, kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa tak pergi masjid tu? Allah sibuk. Tak dah. Kedah kita ni laku ni. Waktu mana laku? Waktu maghrib. Tengok waktu maghrib laku. Waktu orang suruh pergi sembahyang masjid, tiga tu lah laku mari. Kuat setan mari. Jadi kita kena ingatlah. Sebab itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca pagi-pagi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli. Ingat, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada sifat penakut dan juga sifat bakhil. Dua doa ni jangan lupa. Ni doa kita, doa di akhir buku kita ni, buku zikir pagi petang ni, ada doa di belakang tu, muka surah 52. Baca belakang, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila azdalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Tengok berapa permohonan. Aku minta berlindung daripada bakhil, penakut, nyanyuk. Ini penting ni. Allah Ta'ala hantar mari umur kita nyanyuk ataupun stroke yang berpanjangan, tak tahu apa. Seluar tak seluar, pakar tak tahu dah. Berok kencing semuanya pakai duduk situ belakang, perik situ belakang. Tak. Makan minum tak tahu pukul berapa. Solat tak tahu. Yang keempat, fitnah dunia. Yang kelima, azab kubur. Tuan-tuan beramal doa ni, saya dah letak di akhir solat. Di akhir solat supaya kita baca sentiasa lepas maya baca doa ni. Pelajar-pelajar yang kita jadi imam, jangan lupa baca doa ni. Kalau dalam buku ni, buku hak biru ni, doa ni mau ke surat mana dia ni? Bacaan yang ke-11, muka surat 30. Baca jangan tak baca. Rugi tuan-tuan tak baca. Kita minta berlindung dengan macam 5 perkara minta berlindung. Setiap hafal doa ni lepas solat. Ni pelajar-pelajar kita ni hafal doa ni buat maya. Ni duk baca aku dengan hak jadi tu email tu, duk jadi baca doa satu ya. Pasal itulah kita nak upgrade pelajar-pelajar kita ni, bakal-bakal calon imam kita ni, biar dia baca doa berbagai, sebab ini penting dalam kehidupan kita. Baik, jangan panjang, kita lari ke faedah yang kedua lagi tadi. Annal halak, takut, stres, tidak lagi, tak boleh lepas kita daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, man zal ladzi yuqridullah. Ayat ini Tuhan tanya, siapa nak bagi hutang? Ayat ini tanya berbentuk arahan. Sebab bila kata siapa, contohnya pelajar kita ramai-ramai, hari ni saya nak bersihkan tempat saya kuliah ni, masjid ni. Siapa dia nak? Orang hak minat angkat tangan. Betul tak? Tapi kalau kata awak Thomas saya, aku nak tidur, ustaz suruh nyapu. Lain. Tuhan tak kata manzal ladzi, siapa nak? Orang yang dengar, hati dia terbuka, tawaran istimewa, langsung angkat tangan. Ana ya Rabb, saya yang akan sedekahkan. Ambil harta dia, campak dalam tonton rumah, kita kata alhamdulillah. Jadi dipanggil uslub tashwiq, uslub al-hass wa tashwiq, galakkan dengan cara Tuhan tak suruh, dia tanya siapa dia nak. Allah tak suruh, tapi Allah tanya siapa nak. Awak nak, awak cepat.
Maka dalam ayat ini Tuhan kata innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah Taala beri limpah kurnia kepada sebahagian manusia. Ingat baik. Jadi ada orang di kalangan manusia, Allah Taala pilih beri kelebihan, kita sendiri kita tengok Tuhan beri kelebihan apa pada kita. Kelebihan kitanya senang, tak kaya tak apa, tapi senang hidup, sehat, berjalan ke masjid tenang, boleh bercakap benar, alhamdulillah. Tapi kalau hidup dalam keadaan ketakutan, dihimpit oleh hutang, bercakap bohong, pergi masjid jaga-jaga, buah besar, itu di antara orang yang ditinggalkan oleh Allah di atas dunia. Kerja dia hari-hari buat TikTok, hari-hari duk tulis di Facebook dia, fitnah orang itu, fitnah orang ni. Awak tunggu je lah berapa ramai orang yang awak telah keracunan makan daging-daging orang. Kita tunggu je lah, ada saatnya mereka menyesal yang tak sudah-sudah. Baiklah, akhir perbincangan, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala nyata di sini kuasa Allah, beri orang ni senang, beri orang ni susah. Tapi ingat, dua-dua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mu susah, mu jangan mencuri nak makan, minta, usaha. Kalau kamu senang, jangan sombong, jangan angkuh, jangan takabur, jangan riak. Ni enggak, Masya Allah, waktu kita susah dulu, kita cari kawan, berkepik bawah ketiak kawan, minta tolong orang tu orang ni. Bila kita senang, kita pantas, kita orang kata, kita pancung, kita kerak semua kawan-kawan, kita seksa kawan, sekak sana sekak sini. Kita ingat, wa ilaihi turja'un, kita semua akan kembali kepada Allah. Berkuasa atas dunia beberapa hari, tunjuk keangkuhan, kesombongan, kawan jadi lawan, lawan jadi teman, cakap sombong kiri kanan. Tunggulah saat wa ilaihi turja'un, kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah besok kita akan sambung ayat 246 247, cerita kisah Samuel dan Talut. Dan kisah ini sangat menarik, panjang juga, beberapa ayat Tuhan cerita dalam Quran. InsyaAllah kita akan ambil dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.